Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi 26 Mac 2021, kami paparkan perkembangan terkini dan semasa untuk anda. Kita teruskan dengan perincian ini. Kerajaan Sarawak membenarkan pembukaan Bazar Ramadan untuk beroperasi sepanjang bulan Ramadan bermula 12 April hingga 12 Mei 2021. Tinjauan TVS juga mendapati rata-rata masyarakat menyambut baik terhadap keputusan yang telah diumumkan itu. Namun pembukaannya nanti haruslah mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Nang patut karena lama tu dah COVID nak. Ni tak peluang orang cari duit tu waktu bulan puasa. Memang patut pun sebab rindu juga nak tengok pasar Ramadan macam dulu, meriah macam dulu. Mun kita asyik buka. Orang lain kan harap rezeki si aja. Patut dibuka untuk mengembalikan mood raya. Kita hadapi COVID sudah lebih kurang 1 tahun mah. Okey, kalau SOP dia atur bagus-bagus, boleh buka. Kita jaga kita sendiri, jaga kawan jaga dia sendiri, jaga kita, no problem. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan premis-premis yang terlibat dikehendaki mendapatkan kelulusan dari Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian terlebih dahulu sebelum memulakan operasi. Semua pekerja dan pengusaha juga mesti telah menjalani ujian swab untuk RT-PCR dan keputusan haruslah negatif COVID-19. Pemeriksaan berkala akan dilaksanakan untuk memastikan SOP sentiasa dipatuhi. Terdahulu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu kerajaan telah bersetuju untuk membenarkan operasi Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri di seluruh negara sepanjang Ramadan ini. Hanya di hujung jari sahaja, rakyat Sarawak kini boleh menikmati pelbagai perkhidmatan dan menjana pendapatan melalui platform digital SaraX. Pengurus Besar Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex, Syahrin Yusri berkata aplikasi ini akan memberi peluang kepada masyarakat khususnya di Sarawak untuk memulakan perniagaan dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. SaraX atau Sarawak Expert telah diperkenalkan sejak November 2020 dengan percubaan selama 3 bulan dan kini akan mula beroperasi di 3 lokasi pertama iaitu Kuching, Semarahan dan Lundu. Saya katakan tadi merupakan satu app untuk memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan dalam bidang teknikal. Contohnya, kalau anda inginkan perkhidmatan grass cutter, pemotong rumput, inginkan perkhidmatan hair stylist. Hair stylist ni yang melibatkan ialah dalam potong rambut dan sebagainya. Perkhidmatan electrical yang memerlukan electrician. Perkhidmatan air conditioning services. Jadi mereka ini yang di-book melalui SaraX akan datang ke rumah anda. SaraX masih lagi memerlukan penyedia perkhidmatan lain bagi melengkapkan aplikasi ini. Mereka yang layak katanya dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu daripada golongan pelajar Sentex itu sendiri, alumni di institusi-institusi kemahiran selain Sentex maupun mereka yang mempunyai pengalaman meluas dalam perkhidmatan teknikal. Bagaimanapun bagi alumni dari institusi kemahiran lain dan mereka yang mempunyai pengalaman, golongan ini dikehendaki menghadiri kursus di Sentex bagi melayakkan mereka menjadi penyedia perkhidmatan. Tapi apapun, mereka akan melalui satu proses datang ke Sentex untuk diberi kursus yang dipanggil RPE, Recognition Prior Experience. Jadi kursus tu ataupun training tersebut akan dibuat 1 hari untuk memberi sijil pengiktirafan yang diberi oleh Sentex lah. Golongan ketiga, siapa golongan ketiga penyedia perkhidmatan yang mungkin tidak mempunyai sijil-sijil akademik lah. Contohnya mungkin tidak ada diploma, degree dan sebagainya. Ataupun sijil-sijil kemahiran lain, tetapi mempunyai experience, pengalaman. So mereka juga boleh menjadi penyedia perkhidmatan dengan syarat they have to come to Sentex and undergo the training. Itu Bagi yang berminat untuk menggunakan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Store dan Apple Store.
Sementara itu, usahawan yang berminat menceburi perniagaan mikro akan dibantu dengan skim pembiayaan franchise mikro yang menawarkan dana hingga RM20,000 di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP oleh Perbadanan Nasional Berhad PNS. Dengan itu, syarikat All Unique yang merupakan syarikat kesihatan dan kecantikan adalah antara syarikat yang terpilih menjadi franchise di bawah Perbadanan Nasional Berhad PNS bagi melancarkan skim ini. Antara kriteria yang diperlukan bagi melayakkan diri mendapat pakej franchise mikro RM20,000 termasuklah mesti berumur 21 tahun ke atas dan tidak melebihi 65 tahun. Permohonan hendaklah dibuat melalui syarikat berdaftar iaitu Sendirian Berhad atau 100% milik tempatan serta berdaftar di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan pihak penguasa tempatan. Dalam BIT ni pula kita juga mencari peniaga yang ingin menjadi franchisee kepada franchisor tadi. Contoh stall burger Syahrin for example. Saya jadi franchisor, saya ingin cari franchisee. So loan dalam BIT ni, Business in Transformation ni, boleh menjadi sehingga RM25,000. 25,000 untuk kita menjadi franchisee. Untuk franchisor ni 500,000. Tapi itu kerjasama yang kita akan explore selepas ni. Buat masa ini, hari ini kami buka untuk sesiapa saja ingin menjadi usahawan franchise SARA-X Alunic. Jadi 20 up to 20,000. Saya dah beritahukan syarat-syarat tadi dan saya harap peluang ini diambil. Rincian seterusnya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri melancarkan video promosi untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan vaksin COVID-19. Video itu dilancarkan dalam 4 bahasa iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Iban dan juga bahasa Mandarin. Pendekatan ini digunakan untuk menyampaikan maklumat berkenaan vaksin khususnya kepada penduduk Miri. Ia juga usaha bagi meyakinkan penduduk Miri untuk mendaftar sebagai penerima vaksin. Vaksin COVID-19 dijangka akan diberikan kepada orang ramai melalui aktiviti pemberian vaksin fasa kedua dan fasa ketiga bermula April ini. Antara individu yang menyertai video promo itu ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, Pakar Perubatan Hospital Miri Datuk Dr. Pham Tem Lom, bekas Pegawai Kesihatan Miri Dr. Faizul Mansor dan bekas pelari pecut negara Wat Senyambit. Fulfill your responsibilities. Let's register for vaccination today. COVID-19 疫苗已获得美国国家药品监管局 MPRA 的批准，多达48个欧洲国家认可和使用。通过疫苗接种能保护您和您的家人，我选择了疫苗，请大家也一起接种。 Penggunaan vaksin ini adalah antara langkah-langkah terbaik dalam mengatasi pandemik COVID-19. Tajak pia, aku bising dengar orang takut ke vaksin. Anak percaya ke berita hubung apa. Titih kemeh ajar hari pemusai upis pengerai. Vaksin ukai seminat berguna, kena jaga dirempu, tak megak jaga orang di kesayau kita. Polis Diraja Malaysia kini hadir dengan penawaran baru dengan memperkenalkan aplikasi MyBayar Saman di mana ia akan memudahkan pengguna melakukan bayaran saman trafik dengan mudah terus kepada pihak PDRM secara atas talian. Ketua Polis Negara Tan Sri Dato' Abdul Hamid Bado berkata, perkhidmatan ini adalah selari dengan usaha kerajaan dalam mendigitalkan sejumlah perkhidmatan kerajaan sedia ada dengan menawarkan diskaun sebanyak 50%. Rakyat Malaysia yang mempunyai saman kompaun trafik PDRM boleh menikmati tawaran diskaun ini bermula 25 Mac hingga 11 April menerusi portal dan aplikasi berkenaan. So dengan pelancaran MyBayar Saman tadi atas inisiatif JSPT ini, saya berharap teknologi yang dibangunkan menerusi MyBayar Saman ini tadi dapat memudahkan orang ramai. This is bahagian daripada meningkatkan mutu perkhidmatan PDRM kepada orang ramai. Tawaran diskaun itu bagaimanapun tidak terpakai untuk kesalahan utama trafik antaranya melanggar lampu isyarat merah, memandu melebihi had laju ditetapkan, memotong garisan berkembar, menggunakan telefon semasa memandu dan memandu di lorong kecemasan.
Dalam pada itu, pihaknya telah mengumpulkan lebih 1 juta ringgit pembayaran diterima sejak portal dalam talian berkenaan disiarkan pada tengah malam Rabu sebelum pelancaran dirasmikan pada Khamis. Itulah, saya harapkan dengan pelancaran sistem ini tadi, saya dipahamkan sudah lebih RM1 juta dikutip dalam masa hari ini saja kan. Dia mula dilancar 12.01 minit malam tadi dan sehingga saat ini tadi lebih kurang setengah jam sebelum ini tadi sudah mencecah 1 juta. So lebih 1 juta itu menunjukkan bahawa orang ramai amat mengharapkan sesuatu sistem yang memudahkan mereka. Kadang-kadang bukannya mereka tak nak bayar, ya. Mereka mengaku salah, insaf, dia nak bayar tapi susah. Ya, jadi Liga Bola Sepak Malaysia MFL tidak menghalang mana-mana pasukan menaikkan harga tiket perlawanan Liga Malaysia meskipun terdapat saranan supaya ia dikekalkan berikutan situasi semasa pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, kenaikan itu disebabkan faktor peningkatan kos yang bakal ditanggung pasukan apabila kehadiran penyokong ke stadium dibenarkan bermula 1 April ini. Perbelanjaan pasukan akan meningkat apabila perlu menambah jumlah petugas di stadium selain menyediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memelihara konsep gelembung sukan. Selain daripada itu, kelab bola sepak perlu menampung kos penyediaan kemudahan seperti cecair pembasmi kuman dan alat pengimbas suhu. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini. Jumpa nanti di ringkas jam 12. Saya Jessica Cheng, salam sejahtera semua.